Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi dan juga pihak FSPU atas jemputan ini kolaborasi bersama ISIS yang berusaha Dekan Prof Jamal Lain Abdullah dan juga para timbalan Dekan, Ketua Muamalat and Islamic Built Environment ASIS, Prof Madia Izani Yaakob, Prof Khairuddin Abdul Rashid dan juga semua para pensyarah dan hadirin hadirat sekalian. Saya ambil kesempatan mengucapkan salam Aidilfitri. Kita masih dalam 16 Syawal pada hari ini. Okey. Untuk seterusnya saya akan berkongsi tajuk perkongsian saya pada hari ini adalah peranan institusi Hizbah dalam pengurusan bandar. Sedikit info berkenaan dengan pembentangan pada hari ini. Sebenarnya pembentangan ini adalah sebahagian daripada dapatan daripada geran FRGS yang kami terima bertajuk Letting Ethics of Professionals based on the practice of muhtasib during the golden Islamic age. Jadi daripada geran itu kami dapat mengkaji ada pelbagai sebenarnya ataupun banyak peranan institusi Hizbah dan pegawainya yang dikenali dengan nama muhtasib itu sendiri dalam pelbagai aspek dalam halal, dalam pengurusan bandar, dalam memantau perilaku ataupun tingkah laku umat Islam ataupun para penduduk. Maksudnya di sini pelbagailah ya. Jadi saya akan kongsikan pada hari ini berkaitan dengan pengurusan bandar. Okey, sedikit pendahuluan ya. Pengurusan bandar yang baik penting untuk peningkatan kualiti hidup di samping dapat memberi solusi ataupun penyelesaian kepada pelbagai permasalahan yang berpunca daripada aktiviti perbandaran, termasuklah pencemaran dan sebagainya lah berkaitan dengan perbandaran ni. Permasalahan ni boleh berpunca daripada aktiviti perbandaran yang tidak direncana ataupun disusun dengan baik, termasuklah aktiviti perancangan bandar, penyelenggaraan infrastruktur dan juga tingkah laku masyarakat. Jadi peranan bandar kita dapat lihat sangat signifikan dalam pelbagai aktiviti manusia dari segi ekonomi, politik, sosial dan juga pentadbiran. Sehubungan itu kalau kita kembali kepada ajaran Islam, sangat penting penekanan kepada pemeliharaan hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia dan juga hubungan dengan alam. Yang sangat dititik beratkan juga dalam peranan muhtasib oleh para pemerintah dalam kerajaan Islam terdahulu. Okay, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 120 ini yang saya simpulkan manusia akan diliputi kehinaan kecuali jika kita berpegang kepada tali Allah iaitu memelihara hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia dan juga hubungan sesama alam. Jadi kalau kita boleh kaitkan dalam pengurusan bandar ini sendiri yang mana pemeliharaan kepada ketiga-tiga aspek itu boleh berlaku kalau kita merancang dengan baik sebagaimana yang saya akan kongsikan nanti supaya lebih jelaslah kita boleh kaitkan dengan ketiga-tiga aspek ini. Bahkan peranan muhtasib itu sendiri disebut sebagai memelihara hak Allah, hak sama manusia dan hak dengan alam. Kalau dalam karya-karya berkaitan dengan Hizbah lah. Okay, seterusnya. Okay, kalau kita lihat pengurusan bandar dalam Islam telah bermula sejak pembukaan Kota Madinah lagi. Dalam satu ada disebut dalam satu buku di mana Saidina Umar satu penduduk di sebuah kawasan menghadapi masalah berkaitan dengan nyamuk yang disebut dan Saidina Umar telah mengarahkan gubernur untuk mencari satu kawasan yang baru. Jadi bila bertemu dengan satu kawasan baru yang sesuai, Saidina Umar telah memberi spesifikasi jalannya banyak mana nak buat, kelebarannya besar mana dan keputusan untuk tadi perancangan macam tadi tu yang saya sebut jalan raya lebar dan sebagainya tu dicapai secara ijma' oleh pemerintah pada masa itulah. Okay. Dalam tradisinya kalau kita lihat dalam tradisi Islam, penjajah barat telah memperkenalkan dan membawa praktis
PBT atau pihak berkuasa tempatan ataupun sistem munisipal ni dalam sistem perancangan bandar di negara-negara Islam dan melenyapkan tradisi pengurusan bandar Islam. Perbincangan mengenai pengurusan bandar sebenarnya banyak terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang kita boleh dalam kitab-kitab ataupun dalam tradisi ilmu Islam yang boleh dibahagi kepada 4 bahagian, iaitu dalam kitab fiqh umum ada juga menyebut berkaitan dengan perkara ini, pengurusan bandar ini. Dalam kitab-kitab fatwa dan juga nawazil di mana keputusan yang telah diputuskan ataupun difatwakan oleh qadi dicatat dalam kitab-kitab tersebut, dan juga kitab-kitab hisbah yang akan saya jelaskan selepas ini, dan juga kitab khusus berkaitan dengan fiqh al-bunyan. Jadi ada 4 yang kita boleh kategorikan yang menyentuh berkaitan dengan pengurusan bandar. Okey, hari ini saya akan cuba menerangkan berkenaan dengan kitab hisbah. Okey, kalau kita lihat semasa zaman kegemilangan Islam, semasa zaman kegemilangan Islam, pengurusan bandar merupakan salah satu peranan yang dimainkan oleh institusi hisbah dan juga pegawainya yang dikenali oleh muhtasib. Walau bagaimanapun muhtasib ini lebih dikenali sebagai pemantau, supervisor ataupun penyelia pasar. Kalau kita lihat tulisan-tulisan banyak menterjemah ataupun mentranslate muhtasib itu sebagai market inspector atau economic regulator, sebab dia memastikan peraturan di pelabuhan ataupun di pasar berjalan dengan baik. Tapi sebenarnya tidak terhad kepada market inspector atau economic regulator sahaja. Dia ada peranan yang lebih luas ataupun yang lebih besar lagi daripada itu. Okey. Berdasarkan kepada catatan atau manual muhtasib yang menjelaskan job scope mereka, kita dapat lihat mereka turut bertanggungjawab dalam pengurusan bandar. Contohnya perancangan susun atur dari segi tempat pembinaan pembuangan sampah, pasar, susun atur pasar, kawasan perumahan dan sebagainya daripada catatan muhtasib ataupun kita kenali sebagai manual muhtasib. Ini saya kongsikan sebahagian daripada kitab-kitab hisbah yang menceritakan apakah job scope ataupun tugas-tugas muhtasib apabila dia dilantik sebagai ketua dalam institusi hisbah tersebut. Kita boleh lihat di sini kalau kita tengok penulis itu position ataupun jawatan penulis ada yang ditulis oleh muhtasib sendiri. Yang mana muhtasib ni tulis sebagai manual ataupun panduan, sebagai panduan kepada dia nak melaksanakan tugas. Jadi ada yang menceritakan secara detail lah apakah tugas-tugas tersebut sebab dia menjadi manual. Dan juga ada yang ditulis oleh bukan muhtasib, ditulis oleh menteri ataupun ditulis oleh qadi, iaitu ini lebih kepada hukum-hukum lah yang dirujuk kepada qadi jika ada pertelingkahan, dirujuk kepada qadi dan apabila ada telah keluar satu hukum atau fatwa dicatat berkenaan dengan perkara itu. Dan kita dapat lihat di bahagian di kolom yang terakhir ini adalah lokasi di mana para muhtasib ataupun penulis manual atau kitab hisbah ini berada, yang menunjukkan lokasi bandar ataupun tempat itu sendirilah. Okey. Okay, sedikit info berkenaan dengan kitab-kitab hisbah yang saya kongsikan tadi. Penulisannya adalah sekitar 750 Masihi lah sehingga penghujung kurun 15 dan kitab ini sebenarnya berfungsi sebagai manual sebagaimana yang saya dah jelaskan tadi. Maka dia adalah self-authored, ditulis sendiri oleh mereka yang dilantik menjawat jawatan sebagai muhtasib. Dan boleh jadi juga kitab hisbah ini merupakan sumber rujukan pemerintah pada ketika itu. Ada satu kitab yang dikarang oleh Syairazi. Kitab itu adalah permintaan daripada pemerintah pada ketika itu untuk menjadi sumber rujukan. Jadi itulah fungsi yang kedua sebagai sumber rujukan pemerintah berkaitan dengan isu, masalah, bagaimana nak diputuskan, apakah hukumnya dan sebagainya. Kemudian ada juga kitab hisbah juga berfungsi sebagai memberi maklumat berkaitan dengan isu yang berlaku atau isu yang penting yang berlaku pada zaman tersebut.
Okey ya, sedikit maklumat berkenaan dengan ciri penulisan ya yang kita boleh rumuskan daripada kitab-kitab tersebut. Ada dua aspek ya yang ditekan ataupun yang kita boleh kategorikan, iaitu penulisan tu berbentuk praktikal sebab dia adalah satu manual ataupun menceritakan secara detail apakah job scope yang perlu dilakukan oleh para muhtasib yang dilantik. Dan juga kitab yang ditulis oleh bukan muhtasib dia lebih kepada teori, menceritakan berkenaan dengan teori ataupun fiqh itu sendiri. Dan satu perkara yang menarik penulisan itu tidak bertindan maksudnya kalau perkara itu telah disentuh dalam satu kitab itu dia tidak akan lagi diulas oleh penulis yang lain ini satu kita boleh rumuskan sebagai satu bentuk adab lah untuk menghormati pandangan pandangan penulis berkenaan dengan sesuatu perkara itu yang telah diputuskan terlebih dahulu. Okay. Kemudian kita pergi kepada pengenalan sedikit pengenalan berkenaan dengan institusi Hizbah. Okay, kalau kita lihat Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah telah mendefinisikan Hizbah sebagai satu tanggungjawab yang suci, iaitu amar ma'ruf nahi munkar, enjoin good and forbid evil. Yang diletakkan di bawah tanggungjawab muhtasib sebagai pegawai ataupun ketua lah yang berada di peringkat yang paling atas dalam institusi Hizbah tersebut. Hizbah ni peringkat awalnya juga dikenali sebagai public moral office sebab dia juga mengawal selia tingkah laku penduduk pada ketika itu dari segi solat Jumaatnya, solat hari raya dan sebagainya lah. Dan kemudian macam saya jelaskan tadilah sebagai market inspector. Okay, kalau kita lihat di sini ada tiga bahagian penting lah sebagaimana yang dirumuskan oleh Sabri Orman dalam artikelnya. Ada tiga bahagian penting yang menjadi bidang tugas muhtasib dalam institusi Hizbah, iaitu berkaitan dengan tingkah laku manusia, berkaitan dengan munisipal, iaitu sebagaimana yang kita akan lihat sebentar lagi penjelasannya, dan juga dalam aktiviti ekonomi. Yang banyak pemberatnya adalah banyak di bahagian ekonomi activities ini. Kalau kita lihat yang boleh saya kongsikan, yang public moral tu termasuklah pengimarahan masjid, tingkah laku muslimin dan muslimat, mengelakkan pergaulan bebas dan sebagainya. Kemudian munisipal itu termasuk membersihkan jalan raya, maintenance berkaitan dengan sampah, membersihkan daripada pasir dan salji mengikut musim di kawasan itu. Kerja-kerja baik pulih, susun atur kilang, gudang, pusat komersial dan juga sebagainya. Kemudian bahagian ketiga kita dapat lihat pemantauan kepada kepatuhan sukatan timbang ukur, pengawal seliaan profession tertentu dari segi kedoktoran ataupun perubatan dan juga para guru, memastikan kelayakan lah mengawal selia profession. Muhtasib juga mengawal selia pelabuhan yang menjadi tempat perdagangan, antaranya memastikan kapal itu tidak lebih muatan, mempunyai pekerja yang cukup untuk mengangkut barang dan sebagainya. Kalau kita lihat muhtasib turut berperanan sebagai ini dari segi persejarahan institusi Hizbah dan juga muhtasib itu sendiri, yang mana peranan muhtasib ini sebenarnya telah dimulakan oleh baginda Rasulullah SAW dan kemudiannya telah dikekalkan dan disambung oleh para sahabat. Ini saya kongsikan satu hadis yang masyhur sebenarnya, kita biasa dengar siapa yang Nabi sebut sesiapa yang menipu maka dia bukan dari kalangan kami. Sebenarnya hadis ini adalah satu hadis yang ada penceritaan ada penceritaan di sebaliknya, di mana Rasulullah SAW pada satu hari telah pergi ke pasar dan menyelupkan tangan dia ke dalam satu longgokan bijirin, subrah longgokan bijirin, dan dia merasa basah di bahagian bawah tapi atasnya kering. Jadi Rasulullah bagi dia dapat detect lah bahawa kualiti yang berkualiti diletakkan di atas tetapi yang kurang berkualiti seolah-olah disorokkan di bahagian bawah. Dan Rasulullah telah bertanya kepada peniaga apakah ini, dan peniaga itu menjawab makanan itu telah terkena hujan.
Dan seterusnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda kenapa tidak meletakkan di atas, tidak transparan lah, tidak jujur, supaya dapat dilihat oleh orang ramai ataupun dinilai oleh pembeli berkenaan dengan kualiti barang itu sendiri. Dan Nabi SAW menyambung lagi, sesiapa yang menipu maka dia bukan dari kalangan kami. Jadi dalam hadis ini kita dapat belajarlah bahawa berlakunya proses pemantauan. Sebab itulah juga muhtasib ini sangat dekat dengan penyelia ataupun pemantau pasar atau juga dikenali sebagai amil as-suq. Yang mana dia memantau etika para peniaga yang menjalankan perniagaan di pasar. Okey, kemudian kita dapat juga lihat lantikan muhtasib secara rasmi semasa Khalifah Umar. Yang mana terdapat beberapa nama lah yang disebut dalam catatan sejarah yang telah dilantik oleh Saidina Umar, termasuklah seorang wanita yang diceritakan membawa rotan untuk seolah satu bentuk denda ataupun penalti lah mungkin yang bersesuaian pada ketika itulah tapi itu ada catatan lah yang saya boleh kongsikan. Kemudian kita dapat lihat institusi hisbah dan juga peranan muhtasib itu berkembang secara fungsian. Banyak pelbagai fungsi yang dimainkan oleh para muhtasib, bukan hanya memantau etika peniaga di pasar sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi telah berkembang termasuk kepada pengurusan bandar. Begitu juga dari segi urus tadbir, dari segi hukuman, penalti yang dikenakan dan juga struktur organisasinya juga telah berkembang. Okey, sebagaimana yang saya boleh kongsikan di sini, muhtasib adalah ketua institusi hisbah dan hanya ada seorang lah yang dilantik seorang yang dilantik memegang jawatan sebagai muhtasib dalam sebuah institusi hisbah dan dia berasaskan bandar. Maksudnya satu bandar akan memiliki seorang muhtasib sebagai ketua berasaskan bandar. Kemudian muhtasib ini boleh melantik naib untuk membantu dia seiring dengan perkembangan fungsi seorang muhtasib itu sendiri. Kalau seorang memang tak cukup manpower lah, jadi boleh melantik naib sebagai deputi untuk membantu tugasan dia dan jawatan itu bergaji. Ada catatan yang menceritakan berkenaan dengan jumlah gaji yang diberi kepada muhtasib dan juga pegawai-pegawai yang dilantik. Selain daripada itu, naib ini bila semakin berkembang tugas, turut mempunyai pembantu iaitu Akwan dan juga Arif. Arif ni adalah ketua sesuatu profession iaitu pakar yang berasaskan bidang. Contohnya dalam tekstil dia akan mahirlah dalam bidang tersebut. Dia tahu semua perkara termasuklah teknik-teknik. Teknik-teknik kalau berlaku jika ada kebarangkalian untuk penipuan dan sebagainya, maka dia boleh tahu sebab dia adalah pakar. Dan pelantikan muhtasib ni juga dan juga pegawai-pegawai yang lain mempunyai satu kelayakan khusus dan juga disebut wujud peperiksaan yang khusus sebelum mereka ini dilantik. Dan kalau kita tengok dari segi penyelesaian masalah menggunakan kias sebab itulah ada banyak kitab-kitab fiqh yang menulis berkenaan dengan hukum bagaimana kita nak memutuskan sesuatu perkara. Jika lihat ada persamaan dalam kes tersebut dengan kes yang telah berlaku terdahulu, maka hukumnya akan dikiaskan akan disamakan dengan kes yang mempunyai illah yang sama ataupun kesamaan tadi. Okey, kemudian saya masuk kepada muhtasib dan pengurusan bandar. Apakah peranan-peranan muhtasib yang boleh dikategorikan ataupun termasuk dalam pengurusan bandar. Ada 6 perkara di sini yang boleh saya ekstrak lah daripada sumber-sumber yang telah dijelaskan tadi, yang mana berkaitan dengan perancangan bandar, pemeliharaan alam sekitar, infrastruktur, pengurusan utiliti, khidmat sosial dan juga peraturan ekonomi. Okay. Kemudian kita pergi satu persatu. Dari segi perancangan, para muhtasib ini bertanggungjawab untuk merancang berkenaan dengan tanah, menguatkuasakan status tanah.
Ya, status tanah ataupun kawasan, iaitu ada tanah yang khusus untuk pemerintah ataupun sultan, ada tanah yang khusus untuk rizab flora dan fauna, kemudian ada kawasan simpanan untuk tebing sungai untuk orang awam, dan juga kawasan ternakan, kubu pertahanan, itu semua ada disusun ataupun dirancang, menjadi tanggungjawab Muhtasib untuk merancangnya. Dia juga disebut kawasan sultan dan juga berkaitan dengan flora dan fauna ini tidak boleh ditukar ganti statusnya kecuali atas sebab-sebab yang khusus. Kemudian dari segi pembahagian kawasan, bandar dan pinggir bandar, yang mana bandar boleh disusun di mana letaknya pusat komersial, istana pemerintah, residensi awam dan juga lain-lain kemudahan. Pusat komersial pula disusun berasaskan jenis barangan ataupun industri. Kalau industri berat dia akan berada di satu kawasan yang sama berbanding dengan industri tekstil contohnya, sebab tidak mahu tercemar, ataupun kalau industri berat seperti besi berada dekat dengan tekstil jadi akan mencemarkan barangan dagangan. Itu penjelasan lah berkaitan dengan perkara ini. Kemudian disebut juga ada satu tempat khas untuk pemantauan ataupun tempat khas untuk muhtasib lah. Muhtasib akan duduk di situ untuk memudahkan muhtasib ini melakukan pemantauan dan juga pemeriksaan secara berkala di pasar. Jadi dari segi susun atur industri yang perlu lebih pemantauan, mungkin ada isu akan berada ataupun disusun dekat berhampiran dengan tempat muhtasib, tempat pemantauan muhtasib ini. Kemudian susun atur pusat komersial juga sebagaimana saya jelaskan tadi berasaskan industri. Kalau minyak wangi akan berada di satu kawasan, kemudian bijirin makanan akan berada di satu kawasan. Kemudian kita tengok di kawasan pinggir bandar, ada pembahagian kawasan industri, kawasan pertanian, kemudian gudang simpanan dan juga untuk tanah perkuburan yang perlu disusun atur oleh muhtasib ataupun institusi hisbah tadi. Kemudian susun atur kedai berdasarkan kepada aktiviti ekonomi seperti saya jelaskan tadi, yang jenis barang tadi tu Kalau basah dia akan berada di satu kawasan supaya tidak tercemar barang yang mempunyai nature yang berbeza tadi. Dan disebut juga rumah sembelihan juga diasingkan antara rumah sembelihan Muslim dan bukan Islam. Kemudian ada penyediaan tempat khusus, ini saya dah sebutkan tadi, dan juga penggunaan bangunan dan kawasan yang betul. Contohnya masjid tidak boleh digunakan untuk perbicaraan kerana dibebangi akan tercemar apabila individu yang terlibat dengan perbicaraan itu membawa mungkin melakukan perkara-perkara yang boleh mencemarkan kawasan itu. Maksudnya pemantauan itu supaya binaan ataupun bangunan itu digunakan untuk aktiviti yang betul. Okay. Kemudian kita pergi kepada bahagian kedua iaitu pemeliharaan alam sekitar. Peranan muhtasib adalah memberi kelulusan khas bagi memberi kelulusan khas bagi industri yang mengeluarkan asap untuk membendung aktiviti pencemaran dan menjaga kemaslahatan awam. Mengambil pengajaran daripada surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 11 yang menyebut azab yang meliputi manusia itu sebagai asap. Di situ asap meliputi manusia adalah sebagai satu azab. Jadi pencemaran itu perlu dibendung ataupun perlu dikawal. Jadi tugas muhtasib lah untuk melihat memantau industri yang mengeluarkan banyak asap dan menguatkuasakan peraturan yang ada. Dalam ini disebut lesen khas bagi industri yang berkaitan. Kemudian dari segi pemeliharaan sungai dan sumber air, tidak boleh mencemari sungai, membuang air dan sebagainya lah di sungai, tidak boleh. Kemudian larangan membina sebarang binaan di tebing sungai. Dan muhtasib ini boleh merobohkan sebarang binaan yang mengganggu di tebing-tebing sungai ataupun membahayakan. Terdapat juga galakan untuk eksplorasi sungai dan pembinaan pengadang untuk memelihara sungai ataupun sumber air daripada tercemar, dan juga terdapat larangan berlaku zalim atau berlaku tidak baik kepada haiwan dan juga alam sekitar sebab dia punya ruh tadi adalah pemeliharaan hubungan dengan Allah, hubungan sama manusia dan juga dengan alam.
Kemudian terdapat juga galakan mengindahkan landscape penanaman pokok ataupun kita lebih biasa dengan istilah greening activities dan juga terdapat larangan untuk menebang pokok tanpa sebab melainkan kalau membahayakanlah seperti akar dah ni ke kemudian seterusnya mutasib juga ia berperanan untuk mengindahkan luaran bangunan itu sebagai contohnya cat menggunakan hiasan lampu dan sebagainya yang bersesuaian lah. Okey. Ini adalah ayat surah Ad-Dukhan yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga kita lihat dari sudut infrastruktur dan binaan bangunan di mana mutasib berperanan untuk membuat perancangan jalan raya di bandar dan juga luar bandar. Sebagaimana satu kisah Saidina Umar yang telah saya kongsikan di awal tadi wujud perancangan yang khusus berkenaan dengan jalan raya dan susun atur di sebuah bandar yang baru dibangunkan. Yang mempunyai spesifikasi khusus dan juga ditekankan bahawa mutasib ini perlu memastikan tiada kemudaratan dalam jalan raya tersebut. Binaan yang melangkaui jalan hendaklah dirobohkan kerana mengganggu dan boleh memudaratkan. Dan juga jalan raya perlu diselenggara dan mutasib perlu memastikan jalan raya ini dalam berkeadaan baik, dibersihkan, dibaiki dan tidak yang menariknya tidak boleh duduk tanpa sebarang di sebarang tujuan lah di jalan-jalan raya. Kemudian reka bentuk jalan itu juga mesti mengikut garis panduan dan diluluskan oleh mutasib dari segi reka bentuknya. Ini saya dah kongsikan. Kalau terdapat perkara yang tidak mengikut spesifikasi, mutasib boleh merobohkan binaan itu. Apatah lagi jika binaan itu boleh memberi bahaya kepada penduduk ataupun orang awam. Kemudian dari segi bahan binaan juga saiz dan kualiti juga di bawah pemantauan mutasib. Kemudian dari segi penyimpanan bahan bakar tidak boleh disimpan berdekatan dengan api ataupun oven lah. Zaman dulu dia menggunakan bahan bakar lah bangunan bukan muslim tidak boleh lebih tinggi daripada bangunan muslim dan binaan gudang perlu menghadap arah tertentu. Ini disebut untuk memelihara suhu, kelembapan, pencahayaan dan juga kualiti barang yang disimpan di dalam gudang tersebut. Ini adalah antara contoh spesifikasi yang ada. Kemudian dari segi penyelenggaraan juga mesti dibuat oleh pakar dengan pemantauan daripada mutasib dan banyak ditekankan berkenaan dengan pemantauan binaan yang boleh membahayakan dan untuk dibaiki supaya boleh dibaiki untuk mengelakkan berlakunya tragedi yang tidak diingini lah. Kemudian mutasib juga berperanan mempunyai peranan dari segi keselamatan bandar untuk membaik pulih bandar dengan segera jika berlaku sebarang kerosakan untuk elak sebarang kemudaratan. Ini memang banyak kita boleh jumpalah dia punya prinsip asas ni adalah untuk mengelak kemudaratan sebagaimana yang terkandung dalam salah satu daripada point fiqh lah dalam ilmu pengajian Islam dan juga termasuk dalam keselamatan bandar pemantauan terhadap tingkah laku moral para penduduk untuk mengekalkan keamanan setempat. Kemudian saya pergi kepada pengurusan utiliti. Pengurusan utiliti juga dititik beratkan dalam kebanyakan manual mutasib. Majoriti manual menyentuh mengenai pengurusan sisa yang mana menunjukkan kepada kita pembuangan sampah diletakkan di pinggir bandar dan tidak di bandar. Dan juga arahan untuk pembersihan tempat perniagaan ataupun tempat industri setiap hari bagi industri tertentu, industri yang banyak mempunyai sisa buangan dan jika tidak dilakukan pembersihan itu mutasib boleh mengambil tindakan menghentikan operasinya. Dan juga disebut dalam pemindahan sampah itu kaedahnya adalah dengan 2 orang membawa bekas ataupun kontainer sampah itu untuk mengelakkan berlakunya tertumpah dan seterusnya menimbulkan bau yang memberi kemudaratan kepada penduduk. Kemudian dari segi pengurusan air
Muhtasib juga bertanggungjawab dalam pengurusan air, membina takungan air sebagai rizab, tangki air di tempat-tempat tertentu, pemantauan aras air sungai, dan juga terdapat galakan untuk membina telaga bagi penduduk, dan disebut ganjaran kepada yang bina telaga ni akan mendapat hak milik tanah di persekitaran telaga tersebut. Kemudian dari segi pengurusan tenaga juga, muhtasib bertanggungjawab untuk memastikan bekalan arang iaitu sumber tenaga lah mencukupi, kerana arang ini digunakan untuk memasak dan juga pemanasan ketika musim sejuk. Okay, seterusnya saya pergi kepada bahagian yang kelima, iaitu peranan muhtasib dalam penyelenggaraan perkhidmatan awam. Terdapat 3 yang boleh dirumuskan di sini, iaitu penyelenggaraan dalam sektor kesihatan awam. Muhtasib sangat memelihara sektor perkhidmatan awam yang kita boleh lihat dalam sektor kesihatan, sektor pendidikan dan juga keselamatan bandar. Dalam sektor kesihatan awam, muhtasib berperanan untuk mengawal selia peraturan makanan, peraturan ubat-ubatan dan juga etika perubatan. Memantau kelayakan para doktor, memastikan doktor yang layak sahaja yang bekerja dan memberi ubat, dan peraturan pekerja yang sakit tidak dibenarkan bekerja. Dalam sektor pendidikan, muhtasib juga berperanan untuk memelihara ataupun memantau kelayakan para guru, membina pusat pendidikan yang disebut sebagai zawiyah, madrasah dan makhazin. Dan juga boleh muhtasib boleh menjemput pakar untuk melatih para guru untuk mendidik masyarakat pada masa itulah, dan juga disebut sebagai wujudnya beasiswa ataupun bantuan kepada para pelajar. Dan juga terdapat peraturan untuk memelihara keselamatan wanita, ada kawasan khusus untuk wanita di pasar. Okay, seterusnya kita pergi ke bahagian yang keenam, iaitu dari segi penguatkuasaan peraturan ekonomi. Banyak manual menulis berkenaan dengan peraturan dalam ekonomi, sebagaimana saya sebutkan tadi, sehinggakan kita boleh jumpa dalam banyak artikel translation ataupun terjemahan kepada muhtasib itu adalah market inspector ataupun economic regulator, sebab banyak ditekankan berkenaan dengan perkara ini, sehingga peranan yang lain dilihat kurang dominan, termasuk dalam aspek pengurusan bandar. Okay, antara peranan muhtasib adalah termasuk dari segi kalibrasi alat penimbang dan sukat, memastikan sukatan itu tepat. Lagipun kita dapat lihat asal usul kepada peranan muhtasib ini adalah datang daripada baginda Nabi SAW dalam hadis yang telah dikongsikan tadi. Kemudian peranan muhtasib juga wujud dalam peletakan harga, dalam mengawal sebarang isu berkaitan dengan harga. Kemudian wujud kawasan khusus untuk wanita di pasar, memelihara keselamatan dan kehormatan wanita. Kemudian pemantauan etika peniaga, sebagai contohnya membantras penggunaan mata wang palsu, memastikan barang selamat dan berkualiti. Kalau kita lihat dari segi pergudangan di mana barang-barang disimpan pun ada spesifikasi tertentu untuk memelihara kualiti barang tersebut. Kemudian muhtasib turut berperanan untuk memastikan bekalan makanan adalah mencukupi. Muhtasib berperanan memantau gudang dari segi lokasinya, kaedah penyimpanannya dan juga memastikan staf mencukupi. Selain juga terlibat untuk memantau kebajikan pekerja, memastikan para pekerja tidak dibebankan dengan sesuatu yang melampaui batas, dan juga dari segi masa bekerja itu. Okay, itu 6 perkara yang telah saya kongsikan tadi yang kita boleh lihat peranan muhtasib dalam aspek pengurusan bandar. Okay, dan kita boleh lihat daripada peringkat awal sebagaimana saya jelaskan, institusi Hisbah ini telah berkembang daripada satu bentuk yang simple ataupun mudah kepada suatu institusi yang mengawal selia pelbagai aspek, sebagaimana bermula daripada tindakan Nabi Muhammad SAW sendiri apabila baginda melakukan pemeriksaan etika peniaga di pasar.
Okey, kita dapat lihat institusi hizbah itu telah berkembang pesat dari segi struktur, fungsi dan juga personel. Dia ada hierarki ataupun struktur organisasi tertentu apabila kerajaan Islam semakin berkembang maju. Dan objektif hizbah dalam pengurusan bandar adalah 3 perkara inilah. Amar makruf nahi mungkar, menyelesaikan masalah perbandaran dan juga yang paling penting adalah untuk memelihara kesejahteraan masyarakat, mengelakkan kemudaratan. Okay, jadi kita dapat lihat di sini Muhtasib memainkan pelbagai peranan dan Muhtasib sebenarnya membuat keputusan berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan juga metodologi istinbat hukum yang terkandung dalam syariah, mengaplikasikan usul fiqh, qawaid fiqh dan juga peranan para qadi dalam membantu Muhtasib untuk memutuskan, membuat keputusan berkenaan dengan sesuatu isu ataupun sesuatu perkara yang timbul. Itu adalah bagaimana sistem itu beroperasi pada ketika itu. Dan segala fatwa yang diputuskan itu kemudiannya ditulis dan menjadi rujukan. Dan untuk masyarakat akan datang, dia akan boleh kiaskan kepada isu-isu yang terdahulu. Okay, aktiviti pengurusan bandar dilihat wujud dalam institusi hizbah sebagai sebahagian daripada tanggungjawab Muhtasib. Sebagaimana 6 peranan yang telah saya kongsikan tadi dan sebenarnya tidaklah terhad kepada market inspector ataupun economic regulator sahaja. Okay. Segala yang baik itu daripada Allah dan segala kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Sekian dulu perkongsian saya dan saya serahkan kembali pada Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih Dr. Amal Hayati atas perkongsian yang telah diberikan. Sekarang kita buka untuk sesi Q&A. Jika ada sebarang soalan boleh type di ruangan chat, ataupun boleh bertanya terus kepada Dr. Hayati. Assalamualaikum Tuan Moderator dan Dr. Amal. I have one question regarding the function of Muhtasib in resolving dispute. I saw in your slides just now that you have mentioned that one of the roles of Muhtasib is to resolve dispute, especially community dispute if I'm not mistaken. So can you elaborate further on that? Thank you very much. Okay, terima kasih kepada yang bertanya. Sebagaimana saya jelaskan tadi ada catatan ataupun penulisan berkaitan dengan hizbah ini terkandung dalam kitab-kitab yang kita boleh kategorikan kepada kitab fiqh umum, fatwa, hizbah dan juga kitab khas berkenaan dengan fiqh al-bunyan. Berkaitan dengan dispute resolution, sebagai contoh yang saya boleh kongsikan di sini, contohnya wujud pertelingkahan di antara dalam kejiranan. Di mana ada seorang ini telah membina sebuah kita kata stable lah untuk haiwan ternakan dia di rumah dia. Dan ini telah mengganggu jiran sebelah dia. Dan perkara ini telah dilaporkan kepada Muhtasib dan Muhtasib bawa perkara ini kepada Qadi dan Qadi telah menilai situasi itu dan membuat keputusan supaya jiran itu untuk membina dinding. Membina dinding antara rumah dia dengan rumah itulah supaya rumah ternakan yang dia bina tadi tu tidak memberi kemudaratan ataupun mengganggu jiran dia tadi. Itu salah satu contohlah yang saya ingat berkaitan dengan dispute resolution sebagaimana yang disoal tadi. Jadi peranan Muhtasib ini dan juga kerjasama ataupun collaboration dengan Qadi untuk mengeluarkan suatu fatwa ataupun suatu hukum. Dan fatwa itu kemudiannya ditulis. Baik, terima kasih Doktor. Sedikit tambahan berkenaan soalan tadi. Doktor sebut bahawa Muhtasib jika saya boleh simpulkan dari apa yang doktor beritahu berdasarkan contoh tadi tu, Muhtasib ni seolah-olahnya orang tengah yang bawa pergi ke Qadi.
adakah ada ataupun wujud satu-satu senario yang mana muhtasib sendiri akan keluarkan judgement ataupun keluarkan keputusan untuk menyelesaikan pertelingkahan? Setakat ini sebab dalam struktur kerajaan Islam kita boleh lihat adanya peranan qadi. Dan itu antara mungkin saya kena mengkaji lagi lah berkenaan dengan perkara ini, adakah muhtasib itu terlibat dalam pemutusan hukum itu sendiri. Tapi daripada setakat contoh yang saya lihat dalam pengkajian kami, dispute resolution ni ada peranan qadi. Itu dulu respon saya. Baik, terima kasih Doktor. Okay, mungkin ada persoalan lain dari peserta lain. Okay, ada satu soalan dari Irma Hani Ibrahim. Pada pandangan Dr. Amal, adakah pihak pentadbir pada masa kini selari dengan konsep hisbah dan muhtasib di negara Islam dahulu? Pada pandangan saya, kita boleh kategorikan amalan yang ada pada hari ini sebagai hisbah, namun kita boleh tambah baik. Kita boleh buat penambahbaikan lagi, dan sebagaimana dalam tim saya juga ada kajian berkenaan dengan perkara ini untuk mengintegrasikan fiqh alam bina dengan akta kerajaan tempatan. Itu masih di peringkat kajian. Mungkin akan datang, sesi-sesi akan datang, kita boleh berkongsi berkenaan dengan perkara ini. Bagaimana untuk integrasikan fiqh alam bina dalam kejiranan ataupun dalam PBT, dalam amalan PBT. Itu dulu respon saya. Okay, seterusnya ada lagi? Okay, dari Dr. Siliati Hashim. Doktor, kawasan khas untuk wanita di pasar, bagaimana pengurusan ini dijalankan, sejauh mana ianya boleh dilaksanakan di Malaysia? Pada pendapat Doktor. Okay. Jika kita lihat dia telah memperuntukkan kawasan untuk wanita, itu dalam catatan lah, dalam catatan muhtasib menulis bahawa ada kawasan yang allocate untuk wanita. Dan muhtasib ini peranannya memantau. Jadi kalau ada yang tak ikut peraturan, akan ada penalti dan sebagainya lah. Dan pelaksanaan di Malaysia, kalau kita lihat, kita ada ladies coach kan, kalau dalam train. Mungkin itu kita boleh selarikan ataupun kita boleh mengatakan dia adalah satu yang sangat mirip kepada pelaksanaan muhtasib ataupun institusi hisbah yang membuat pengasingan kawasan tertentu kepada khusus untuk wanita sebab kawasan itu sibuk. Macam pasar kan sibuk kan. Begitu juga dengan kalau kita tengok sekarang kita ada ladies coach untuk train, berapa berpusu-pusu kan. Kalau peak hours tu memang ramai orang yang akan disebut orang yang akan menaiki train tersebut. Jadi itu salah satu bentuk lah pelaksanaan di Malaysia yang saya boleh lihat setakat ini. Okay, Doktor. Seterusnya ada daripada Abdul Syukur bin Muhammad Ali. Ada tadi sebut berkenaan dengan bangunan Muslim dan bukan Muslim. Boleh jelaskan lagi? Saya rasa ini berkenaan dengan bangunan bukan Muslim perlu lebih rendah kalau kita bandingkan dengan bangunan Muslim lah. Boleh Doktor jelaskan berkenaan itu? Kalau lihat reason kenapa ada peraturan begitu adalah supaya syiar Islam itu lebih tinggi. Bagi kerajaan Islam pada ketika itu, untuk memastikan syiar Islam itu lebih tinggi martabatnya, maka ada peraturan sebagaimana yang dijelaskan tadilah. Dari segi itulah catatannya yang dibuat dan reason dia begitu untuk memelihara syiar Islam itu sendiri pada ketika itu. Okay, Doktor, soalan dari saya sendirilah. Saya nak tanya berkenaan dengan setakat ni kalau kita tengok aplikasi muhtasib dan hisbah ni, dia banyak kita ambil ataupun kita terlebih dahulu beradaptasi daripada sistem British, iaitu penjajah kita lah kan, untuk pengurusan bandar dan wilayah.
adakah sebelum pendudukan British tu ada kita mengamalkan sistem mutasib ni, mungkin dari segi zaman Kesultanan Melayu dahulu ataupun yang lain-lain lah. Okey. Kalau kita lihat sebagaimana yang saya ada sebut tadi lah, di kerajaan zaman pergemilangan Islam, bermula daripada zaman Rasulullah SAW, kemudian perluasan empayar Islam di mana Islam mencapai zaman gemilangnya, dan pada ketika itulah banyak catatan berkenaan dengan institusi hisbah dan juga peranan mutasib dalam susun atur bandar ini. Kemudian dia lenyap. Jadi semakin lenyap apabila berlakunya penjajahan barat di kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Sehingga kan kalau kita tengok banyak kitab-kitab Arab dan kitab ini sedang dalam proses untuk diterjemahkan. Maksudnya dia macam seolah-olah lenyap dan saya kira perkara ni pun pernah dikongsikan oleh Dr. Dani dalam siri sebelumnya, di mana disebabkan penjajahan itulah sistem ini lenyap sedikit demi sedikit secara gradually di pelaksanaannya. Berkenaan dengan Kesultanan Melayu Melaka tu kita boleh buat kajian lagi lah. Mungkin ada mungkin perlu melihat kepada manuskrip lama Melayu. Mungkin kita akan jumpa peranan muhtasib ataupun peranan individu yang memainkan peranan sebagai seorang muhtasib, mengawal selia perdagangan, aktiviti perdagangan, ekonomi dan juga sebagainya. Itu satu isu yang menarik untuk dikaji. InsyaAllah. Doktor? Okey, seterusnya ada lagi soalan dari peserta yang lain. Dan sebenarnya kalau kita tengok catatan tu adalah catatan ringkas sajalah macam kalau bangunan itu macam tadi yang Muslim lebih tinggi, dia bentuk catatan saja, penjelasan secara ringkas Maksud saya di sini kalau kita nakkan penjelasan kita perlu lebih mengkaji lagi lah dan macam disebutkan tadi ada berbagai kitab-kitab lain yang mungkin kita boleh tengok di kerajaan Islam di kawasan yang berbeza pula ataupun lokaliti yang berbeza, bagaimana pula aplikasi dia kan. Itulah. Ini adalah satu kajian lah, saya pun berkongsi sebahagian daripada dapatan yang kami perolehi daripada kajian kami. Ya, terima kasih Doktor. Okey, ada lagi dari peserta yang lain? Okay, mungkin saya rasa itu saja daripada peserta. Okay, saya rasa kita boleh tamatkan sesi webinar ini. Okay. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Amal Hayati Isa untuk sesi perkongsian pada webinar pada hari ini. Dan diharap perkongsian ini dapat menambahkan ilmu kita berkaitan dengan hisbah secara amnya dan pengurusan bandar. Okay, untuk seterusnya untuk semua hadirin, saya ingin mengingatkan untuk mengisi borang kehadiran dan jika peserta, tuan-puan ada sebarang persoalan, lanjut tuan-puan boleh ajukan persoalan ke email cb.fspu@gmail.com yang mana saya akan letakkan di ruangan komen nanti. Okay. Okay, oleh itu sekian saja sesi webinar kita pada hari ini. Diharap kita boleh bertemu lagi pada sesi webinar akan datang. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor. Okey, terima kasih juga kepada pihak FSPU atas jemputan ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.